الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح ويا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan bersamaan 26 April 2021, 14 Ramadan 1442 Hijrah. Hari ini kita buat ulang kaji sorof, lebih tepat ulang kaji sorof, iaitu mengenai masdar. Okey, ibu yang dirahmati Allah Taala, macam biasa ibu yang baru ikuti pengajian, dapat kita tengok ya. Yang ni kita belajar dalam sorof Al-Miftahi yang yuran RM100 tu kan. Tapi ni kita buat ulang kaji sajalah. Okey. Tengok ya, saya buat al-fi'lu al-madhi. Okey. Sekejap. Okey. Pasal besar sangat tulisan saya tukar je ya. Tak apalah. Ibu yang dirahmati Allah, dalam tasrif kita buat mula fi'il madhi kan. Lepas fi'il madhi, fi'il apa ibu ya? Biasa mula kita buat fi'il madhi, lepas fi'il madhi kita buat apa? Fi'il. Nanti ibu tulis fi'il mudhari' bagus ibu Maimunah. Kemudian fi'il madhi ma'ruf, fi'il mudhari' ma'ruf, lepas tu apa kita sebut? Kita sebut apa? Masdar. Bagus ya ibu Marusah, ibu Maimunah, betul ya, masdar ya. Fi'il madhi ma'ruf, fi'il mudhari' ma'ruf, lepas tu masdar. Okey. Untuk sulasi mujarrad, ibu ya, apa dia sulasi mujarrad? Fi'il madhi 3 huruf apa tu? Apa maksud mujarrad? Semata-mata. Betul ibu Khariah ada, alhamdulillah. Fi'il madhi, kalau sulasi mujarrad maksudnya fi'il madhinya ada 3 huruf semata-mata. Okey. Jadi kalau saya sebut okey. Kalau saya sebut ini zakara, kalau saya sebut zakara, fi'il madhi sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Zakara mujarrad ke mazid fi? Kalau zakara saja mujarrad semata-mata, bagus. Kalau saya tambah, contoh saya nak tambah hamzah saja. Okey. Okey. Nampak tak tadi zakara, sekarang saya tambah hamzah di depan. Sekarang ni dah jadi 3 huruf asal, zal, kafra, 3 huruf asal, tambah berapa huruf tambahan? Boleh sekarang ni ada berapa huruf tambahan? Asalnya zal, kafra, tambah 1 huruf tambahan iaitu hamzah di hadapan kan. 1. Okey, bagus. Tambah 1 juga, di mana kita boleh tambah? Kita nak gandakan huruf tu, nak tambah 1 huruf tapi gandaan huruf. Pada fa ke, pada ain ke, pada lam? Pada ain, bagus ibu Khariah. Maka dia akan jadi macam ni. Okey.
Zakkara. Pasal saya dekat rumah saya, jadi pakai ni tak apa ya. Zakkara. Asalnya zal, kaf, ro. Tapi sekarang ni kerana ada tambahan satu huruf, tapi satu huruf tu huruf yang digandakan pada ain. Kan zal ni fa fi'il, zal ni fa fi'il. Kaf tu ain fi'il. Ro ni lam fi'il. Digandakan pada ain fi'il. Jadi zakkara. Zakkara tu tambahan satu huruf. Okey. Satu lagi tambahan huruf, tambah huruf apa ibu? Antara zal dengan kaf tu tambah huruf apa? Satu lagi. Yang tambah satu huruf, tambah apa? Alif. Bagus ibu. Ibu Khalia bagus ya. Okey, dia akan jadi macam ni. Zakaro. Zakaro begitu. Zakaro. Okey. Nampak beza ya? Jadi untuk yang tambahan satu huruf ada tiga keadaan. Sama ada tambah hamzah di hadapan ataupun tambahan itu pada gandaan huruf tengah. Pada kaf tu tambahan ada gandaan dia. Satu lagi tambah alif di antara fa fi'il dengan ain fi'il, iaitu zal dengan kaf ditambah alif. Bagi ibu ayah yang baru belajar surah Al-Miftahi peringkat pertama, khasnya intake ke-11, ibu ayah akan belajar mengenai tiga bab ini dalam pengajian. Jangan risau, insya-Allah akan belajar nanti. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi akan ada perbezaan masdar. Kita bincang pasal masdar. Kita belajar ibu ya untuk tiga huruf asal zal kafra ni, zal kafra, zakara, sulasi mujarrad. Untuk sulasi mujarrad, ibu ayah kena tak tengok kamus? Soalan saya, untuk sulasi mujarrad, ibu ayah kena tak tengok kamus untuk tahu masdarnya macam mana? Bagus. Ya, ibu-ibu ayah semua ingat ya. Untuk sulasi mujarrad, kita nak tahu masdarnya, kita kena tengok kamus. Kamus akan bagi masdarnya macam mana. Kerana masdar untuk sulasi mujarrad bergantung kepada bagaimana orang Arab menggunakannya. Contoh macam zakara. Zakara yazkuru, masdarnya zikran. Zikran. Nanti kita belajar sekejap. Masdarnya zikran atau wazan fi'lan. Tapi kalau contoh lain, contohnya sami'a. Sami'a mendengar. Sami'a yasma'u, masdarnya sam'an. Pada atas pula sam'an, tak baca sim'an. Tadi zikran fi'lan, ini sam'an fa'lan. Okey. Contoh lain. Banyaklah contoh-contoh lain. Kita akan dapati masdar sulasi mujarrad ni tak sama. Kadang-kadang satu fi'il sulasi mujarrad masdarnya mungkin boleh sampai 1, 2 ataupun lebih. Contohnya, ibu ayah cuba tengok mustawa 1 yang ibu ayah dah download dan print. Cuba tengok mustawa 1. Saya berikan zahaba. Cuba ibu ayah tengok. Kalau siapa ingat tak apa. Siapa tak ingat cuba tengok nota 17. Zahaba yazhabu, berapa masdar yang saya bagi? Untuk zahaba yazhabu saja, berapa masdar yang saya sebutkan dalam buku mustawa 1? Ada berapa masdar untuk zahaba yazhabu? Ada 2 kan? Saya bagi zahban pun ada, zahaban pun ada. Zahaban ke zihaban? Zahaban tak ada, zahaban kot. Okey, ibu ayah. Maksudnya masdar itu dia akan tergantung kepada penggunaan bahasa Arab. Okey, tapi kalau kita dah masuk pada bab-bab ataupun pada fi'il-fi'il yang ada tambahan huruf, biasanya masdarnya dah ada kaedah tertentu yang kita kena ikut. Okey, contoh ibu ayah, contoh azkara. Contoh azkara tambahan hamzah di hadapan. Okey, ibu ayah tengok saya buat ya. Contoh fi'il lain yang ada tambahan hamzah di hadapan, contohnya aslama. Kita dah biasa ulang kaji, tapi kita nak, tujuan saya buat kelas ni nak bantu ibu-ibu ayah yang baru belajar ya. Aslama. Aslama tambahan hamzah. Asalnya sin, lam, mim. Sin, lam, mim, 3 huruf asal. Kita tambah hamzah di hadapan jadi aslama. Kalau aslama mudhari'nya yuslimu, bagaimana masdarnya ibu ayah? Masdarnya akan jadi islaman. Kan? Islaman. Aslama yuslimu islaman.
Kalau saya sebut ahsana, cuba sebutkan masdarnya. Ahsana yuhsinu, ibu ayah tulis masdarnya macam mana? Melayu boleh, Arab boleh. Macam mana? Ahsana yuhsinu, bagaimana masdarnya ibu ayah? Cuba tuliskan. Ihsanan, bagus Ibu Khalid. Ihsanan. Okey, bunyinya sama lah tadi. Tadi islaman, hamzah bagi bawah, huruf kedua mati. Islaman. Okey, begitu juga dengan ahsana yuhsinu, ihsanan. Sama lah Ustaz, sama, memang sama. Okey, contoh lain. Akrama, ibu ayah, akrama memuliakan, akrama telah memuliakan, bagaimana masdarnya? Akrama, akrama, bagaimana masdarnya? Akrama yukrimu, masdarnya akan jadi ibu ayah. Bagus Pak Cik Wahab. Ikraman, ikraman. Jadi ibu ayah kita akan lihat bila ibu merusak, bagus tulis dalam Arab, Masya Allah, bagus ya. Cuma kalau untuk ni dia kena ada hamzah lah, hamzah di depan, alif di depan tu ada hamzah. Ikraman. Okey, betul lah ibu merusak tulis, bagus, Masya Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi akrama tambah hamzah di depan, ibu ayah tengok dia punya masdar sekata ke tidak? Masdarnya sekata ke tidak? Ibu ayah akan dapati masdarnya sekata, betul. Masdarnya sekata. Macam saya kata, saya ulang balik ibu ayah. Kalau dia fi'il madhi dia sulasi mujarrad, untuk tahu masdarnya kita kena tengok kamus, kerana masdarnya tak sekata. Masdarnya kita kena tengok kamus, tak boleh main suka-suka hati je bagi masdarnya macam mana. Tapi kalau untuk ada tambahan huruf, dia dah ada kaedah. Masdarnya kalau saya lihat kamus ibu ayah, jumpa tak dalam kamusnya masdar? Contoh saya bagi tadi, aslama. Dalam kamus ibu ayah cari, jumpa tak masdarnya? Tak, dia akan bagi aslama saja. Aslama terjemahnya mengislamkan ataupun menyerah diri. Aslama, masuk Islam ataupun menyerah diri. Dia tak bagi pun fi'il madhi dan dia tak bagi pun masdar. Kerana masdarnya mesti diketahui oleh orang yang nak belajar. Jadi ibu ayah, kalau kata ibu ayah belajar bahasa Arab, ibu ayah belajar bahasa Arab mesti belajar dengan sistematik. Cara ibu ayah belajar dengan sistematik, tandanya adalah ibu ayah tahu masdar tu apa benda dan tahu bagaimana nak cari masdar. Kalau bab cari masdar ni ibu ayah tak tahu, bermakna ibu ayah belum belajar bahasa Arab. Walaupun ibu ayah claim ibu ayah tahu dhamir, biasa dengan fi'il madhi, biasa dengan fi'il mudhari', dah biasa dengan ustaz, tak pernah belajar, tapi masdar pun tak tahu, tak belajar lagi. Oleh ibu ayah ya. Ibu ayah kalau dah tahu masdar itu apa dan dah tahu sulasi mujarrad, masdarnya tak sekata, kena cari dalam kamus. Kalau sulasi itu ada tambahan huruf, walaupun tambah satu huruf, ibu ayah tahu itu ada kaedah, bermakna ibu ayah dah mula faham. Okey, bagus. Jadi kalau azkara atau wazan af'ala, masdarnya mesti datang atas wazan if'alan. If'alan. Okey. Kalau zakkara dengan sabudi dengar, zakkara atau wazan fa'ala, tambah satu huruf di tengah pada ain fi'il, ibu ayah masdarnya akan jadi apa atau wazan apa, boleh tulis. Dalam Arab lagi bagus. Kalau dalam bumi pun tak apa. Siapa boleh dalam Arab, bantulah. Satu dua jawapan dalam Arab lagi bagus. Ada dua pun bagus. Ada yang tulis Rumi, ada yang tulis Arab. Apa masdarnya? Fa'ala yufa'ilu, bagaimana masdarnya? Fa'ala yufa'ilu, saya tulis ibu ya. Dah bagus Ibu Sa'idah, bagus, Masya Allah. Okey, wazannya akan jadi begini. Saya tulis kat sini bagi besar sikit lah. Taf'il begitu ya. Taf'il. Okey, taf'il. Tapi Ustaz, bila Ustaz tasrifkan, Ustaz sebut taf'ilan. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Kabbara yukabbiru takbiran. Hammada yuhammidu tahmidan. Kalau di sini zakarah kemudian. Okay. Contoh lain, halala yuhallilu tahlilan. Jadi mana betul Ustaz nak sebut tahlilan ke tahlil saja? Takbiran ke takbir saja?
Itu saya nak kata Ibu Ayah, takut Ibu Ayah ada yang lupa. Kalau kita tasrif tu dalam susunan madhi, mudhari', masdar. Madhi, mudhari', masdar, maka masdar tu kena sebut dengan baris atas. Okey, Ibu Ayah cuba buka mustawa 1. Nota berapa yang kotak tasrif 8? Nota 6 tak silap, betul kan? Mustawa 1, nota ke-6 kan, kotak tasrif 8. Saya cuba cek dalam handphone saya, kalau tu saya tunjuk Ibu Ayah. Betul kan, mustawa 1 kan? Nota tasrif 8, kotak yang nota yang ke-6, betul tak Ibu Ayah? Bukan, itu bukan mustawa 1, itu sorof, sorry. Sorof al-miftahi, sorry. Mustawa 1 tak ada. Dalam sorof al-miftahi, saya cari sorof al-miftahi sana. Apa saya cakap pening tiba-tiba ni? Saya cari kejap ya. Saya cari dia punya ni. Okey. Ini dalam surah Al-Muftahi, ini pelajaran yang ke-6. Betul tak? Pelajaran ke-6. Apa tak Ibu ya? Okey. Itu kan pelajaran ke-6. Tak nampak kan tulisannya kan? Siapa yang ada buku tu, surah Al-Muftahi, siapa yang baru join intake ke-11, belum dapat lagi nota ni. Saya baru bagi pelajaran ke-4 tak silap saya kan. Akan belajar Ibu ya yang dalam surah Al-Muftahi intake ke-11 akan belajar tak lama lagi. Tapi inilah contohnya pelajaran yang ke-6. Nampak tak? Terang tak? Nampak tulisannya Ibu? Nampak ke tak nampak? Ke kabur? Kabur tulisannya. Cuba Ibu yang tengok, cuba tengok. Kabur, okey tak apa. Memang kabur lah, tak nampak kot kan. Kabur. Tapi itulah dia. Dalam surah Al-Muftahi, itu dia punya susunan dia. Kalau kita belajar sebut tasrif madhi, mudhari', masdar, memang kita akan sebut dia dengan baris atas. Tapi kalau di luar dari masdar, kita sebut macam biasa je. Takbir, tahmid, begitulah ya. Okey, ulang balik. Jadi kalau zakara begini, zakara, dia bukan sulasi mujarrad, dia sulasi mazid fih, ditambah satu huruf. Saya kata tadi bila ditambah saja huruf, maka ada kaedah tertentu yang kita kena ikut kaedah tu dan kita tak jumpa dalam kamus. Okey. Jadi kalau Ibu yang cari dalam kamus, okey. Ibu yang cari dalam kamus, kalau Ibu nak cari perkataan, Ibu nak cari perkataan okey. Ibu nak cari perkataan tahmid. Perkataan tahmid. Kalimah tahmid. Ibu cari dalam kamus, Ibu nak cari apa? Tahmid ke dalam kamus? Kalau Ibu nak cari dalam kamus, tahmid, Ibu nak kena cari 3 huruf asal. Apa 3 huruf asalnya? Ha mim dal. Baca ha mim dal. Bagus baca ya. Cari ha mim dal. Cari ha mim dal. Kita akan jumpa dalam kamus, kita akan jumpa kamus akan bagi ini. Kamus akan bagi hamida. Hamida dulu. Okey. Hamida. Tapi pada hamida sekarang ni ada gandaan tak Ibu ya? Pada cari dalam kamus ha mim dal, kalimah pertama kita akan jumpa hamida. Adakah itu hamada tadi? Adakah itu akan mendatangkan perkataan tahmid? Tak. Hamida kita akan jadi hamida terjemahnya memuji saja. Hamida maksudnya memuji. Tapi kalau kita nak cari tahmid, kita kena tahu fi'il madhinya macam mana. Tahmid tadi taf'il. Fi'il madhinya atau wazan fa'ala. Jadi bila Ibu tengok kamus, daripada ha mim dal tadi, dalam kamus kalau Ibu nak cari perkataan tahmid, Ibu kena cari hamada. Dia cari hamada ni jumpa mana? Ibu dalam kamus, Ibu akan jumpa hamada dulu ke jumpa hamida dulu dalam kamus? Ibu akan jumpa hamada dulu ke hamida dulu dalam kamus?
Dalam kamus ibu yang akan jumpa apa? Hamada ke Hamida dalam kamus. Ibu cari saja Hamida, bagus ibu Khalia. Kita dalam kamus kita akan jumpa Hamida dulu. Mana nak jumpa Hamada? Hamada akan jumpa bawah-bawah sikit. Okey, saya buktikan pada ibu ya. Jangan. Bukan jap, sana. Sekejap ya. Okey, tengok saya cari ya. Okey. Okey. Tak tahu nampak ke tidak kan? Nampak tak? Tak nampak. Dalam kamus saya akan jumpa, saya cari Hamim Dal. Maka yang keluar dulu adalah Hamida. Akan keluar Hamida. Nombor 1 Hamida. Cari bawah sikit, nampak tak? Nombor 1 Hamida. Nombor 2 baru jumpa Hamada. Macam tu. Okey, pada Hamida, Hamida diberikan masdar. Hamida Yahmadu Hamdan. Ibu biasa tak dengar orang apa ustaz-ustaz ke kuliah ke kita sebut innal hamdalillah. Biasa dengar tak? Inna alhamdalillah ataupun alhamdulillah. Kerana ada inna dibaca alhamda, kalau tak ada inna dibaca alhamdu. Kan? Tapi dalam tasrif kita akan sebut dia dengan nakirah, dengan tanwin. Hamida Yahmadu Hamdan. Hamdan itu masdar tu. Hamdan itu masdar. Kenapa disebut dibaca Hamdan ustaz? Kerana kita sedang sebut madhi, mudhari', masdar. Dalam susunan begini, masdar tu kena baca dengan tanwin dan masdar tu kena baca dengan baris atas. Hamida Yahmadu Hamdan. Tapi bila kita baca alhamdulillah, dia baris depan. Pasal tu kita bukan susunan madhi, mudhari', masdar. Kita di permulaan ayat itu cerita lain. Tapi yang penting ibu ayah, kalau 3 huruf, fi'il madhi 3 huruf, masdarnya akan disebutkan. Tapi Hamada, cuba tengok Hamada sebagai ni. Hamada, nampak tak? Hamada tu, Hamada, tak ada pun masdar yang disebutkan. Tak nampak yang silau. Hamada terus sebagai Hamada, tapi tak, masdar pun disebut Hamad. Dalam kamus ni disebut masdarnya Hamada yuhammidu tahmidan, disebut juga dalam kamus ni. Tapi kamus-kamus lain kadang-kadang tak sebut. Kamus ni sebut alhamdulillah lah, baguslah kamus ni sebut. Tapi dalam kamus-kamus lain kadang-kadang tak disebut. Contoh dalam kamus besar Al-Munawwir. Guna kamus apa ibu? Al-Ma'ani, saya tulis ya. Kalau ibu nak cari al-ma'ani.com. Tu kamus ni, al-ma'ani.com. Okey. Saya try cari kat sini ya. Ibu ya. Okey. Ya. Saya bagi pada ibu. Kalau ada nak cari, nanti boleh carilah. Okey. Ini kamus yang saya gunakan online lah. Bagus kamus, sangat-sangat bagus. Al-Ma'ani.com ya. Tapi jangan cari sekarang lah, cari nanti lepas kelas. Okey, ibu cari lepas kelas, ibu cari Hamim Dal. Nanti ibu nampak apa yang saya tunjukkan tadi. Bagus ibu, insya-Allah, tabarakallah. Ibu ya. Okey. Jadi ulang balik ibu ya. Untuk sulasi mujarrad, masdarnya kena tengok kamus. Sulasi yang 3 huruf semata-mata kena tengok kamus. Tapi kalau sulasi mazid fi ditambah 1 huruf, 2 huruf ke, 3 huruf ke, kena tengok dalam kamus. Kita kena tahu kaedah. Kamus biasanya tak sebut. Okey. Jadi ibu ya, kalau zakara, biasanya masdarnya ibu jumpa apa? Zakara, biasanya kita sebut apa? Ustaz itu memberikan apa? Memberikan apa ibu? Zakara, bagaimana masdarnya? Sebut dalam Melayu tak apa, dalam Arab tak apa. Ini direct je. Kalau zakara. Tu Pakcik Wahab. Biasa kita Ibu Salamah dengan Pakcik Wahab silap ya. Kalau kita kata ustaz tu memberikan apa? Tazkir ke? Biasanya macam mana kita sebut? Ustaz itu memberikan tazkir ke apa? Tazkirah Ibu Hashimah. Kita apa? Pasal macam Pakcik Wahab kata tu, ikut kaedahnya macam dah betul dah tazkiran kan.
Ibu selamat, ibu asyik, ibu apa ni, okey. Tapi yang penting ibu ya. Macam taf'il ini kadang-kadang, tak selalu, kadang-kadang dia akan jadi okey. Kadang-kadang untuk bab taf'il, kadang-kadang dia dibaca dengan taf'ilah. Taf'ilah, kadang-kadang kita baca taf'ilah. Tazkirah, taf'ilah. Tawsiyah, macam tu. Tarbiyah, macam tu. Kadang-kadang dia akan datang atas wazan taf'ilah. Jelas? Okey. Jadi boya untuk bab taf'il, biasanya kita jumpa masdarnya dalam bentuk taf'ilan. Kadang-kadang jumpa dalam bentuk taf'ilah. Ain tu pendek dan belakang tambah-tambah taf'ilatan, taf'ilah. Siapa yang ulang kaji, siapa yang baru komen, ulang kaji ataupun baru. Untuk taf'il, kadang-kadang disebut taf'ilah. Pasal saya pernah sebut, mungkin ibu-ibu ayah ingat, lupa. Siapa yang dah ingat dan dia jadi ulang kaji, komen ulang kaji. Siapa yang memang dia tak pernah tahu, ingat, komen baru. Saya rasa hampir ramai ulang kaji, rasa saya lah. Ulang kaji, semua ulang kaji, yang lain. Kalau ibu-ibu ayah yang tak dapat komen, tak apa, saya faham ya. Yang pakai handphone ke tak pernah komen, tak apa. Pakcik Wahab lupa. Maksudnya Pakcik Wahab ulang kaji lah ni kan. Bila terangkan ni Pakcik Wahab boleh faham, boleh terus faham kan. Ibu Maryam, Ibu Iman ulang kaji. Okay, alhamdulillah, masya-Allah. Okey, tapi itulah dia takkan lari sama ada masdarnya taf'il ataupun taf'ilah. Itu kaedah dia dah ditentukan oleh orang Arab. Jangan kita pandai-pandai nak tukar. Tak naklah ustaz sebut tahmid, saya nak sebut tahmud lah. Marilah kita bertahmud dan bertasbuh kepada Allah. Pasal tahmid ni bosan nak sebut, nak sebut tahmud, tasbuh, bunyi lebih kurang. Jom kita bagaimana? Nak pergi majlis tahlul. Muntahlil dia tahlul. Itu tahallul lain. Kan? Itu tafa'ala. Boleh tak suka-suka hati nak tukar? Mana boleh, itu kaedah. Kita tak boleh pandai-pandai bagi masdarnya macam tak boleh. Tapi begitu juga sulasi mujarrad, mentang-mentang kaedahnya tak tentu, tak nak tengok kamus. Suka-suka hati je nak sebut. Ibu ayah marah tak? Kalau orang putih, orang luar, orang Arab pun datang negara kita, nak cakap Melayu tapi dia suka hati je. Orang putih kan? Assalamualaikum ya Syekh, saya nak order nusuluma. Padahal nak sebut nasi lemak tapi sebut nusuluma. Awak cakap lagu tu salah tu, nasi lemak lah. Tak mau, saya nak sebut nusuluma juga. Rosak tak bahasa. Pasal apa? Pasal dia rasa dia pandai, rupanya merosakkan bahasa. Begitulah kita. Ibu ayah, kalau kita belajar betul-betul, jangan suka-suka hati tak nak tengok kamus. Kalau sulasi mujarrad, tengok kamus. Boleh ya? Nanti tak lama lagi, selesai urusan saya, banyak urusan. Selesai urusan saya ni, saya akan ajar ibu ayah kamus Al-Munawwir tu. Saya akan cari kamus Al-Munawwir tu. Dan dengan saya ada dalam 10 naskah lah. Kalau ibu-ibu yang tu yang berdekatan bolehlah pakai insya-Allah kan. Okey boyah yang dirahmati Allah Taala. Tak bukan jauh nanti kita cuba post lah insya-Allah. Okey, balik ke sini. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Okey, sekarang ni tengok pula Zakara ni. Minta. Zakara tambahan alif. Okey, Zakar tambahan alif. Tengok saya tasrifkan. Biasanya masdarnya akan datang dalam bentuk mufa'alah. Contoh, saya bagi contoh. Okey. Okey, jahada yujahidu okey. Betul. Jahada yujahidu mujahadatan. Jahada yujahidu mujahadatan. Biasanya masdarnya datang atas wazan mufa'alah. Mufa'alah. Masdarnya dalam wazan mufa'alah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba sebutkan pada saya apa lagi kalimah-kalimah yang lain
yang mana ibu biasa dengar atas wazan mufa'alah. Contoh tadi mujahadah. Tolong sebutkan lagi yang ibu biasa dengar dalam bahasa Melayu. Apa contoh lain? Saya tunggu ibu ya. Takkan satu je mujahadah je mesti pada dengar. Bagus. Munasabah. Okey, ibu simak bagus. Munasabah. Ibu Khairiyah, yang wazan tu fi'alah tu kemudian belum lagi. Yang kita ambil yang mufa'alah dulu. Mufa'alah dulu. Tapi tu Ibu Khairiyah ni betul dah faham dah. Kita akan sebut sekejap lagi. Bagus. Masya-Allah. Tapi kita tumpu pada yang mufa'alah dulu. Ibu Hashimahnya munasabah. Bagus. Munasabah daripada mungkin munasabatan. Okay, nampak ni. Yang Ibu Hashimah bagi ni dia munasabah. Munasabah. Yang biasa orang buat lawak spastik kan. Benda ni tak benda ni bukan munasabah tapi munasarawak. Yang pada saya tak kelakar pun. Tapi mungkin pada orang kelakar tak tahulah. Tapi munasabah tu bahasa Arab. Munasabah maksudnya sesuai. Samalah kita kata. Benda ni tak munasabah. Munasabah ni sesuai. Okey. Bagus. Munasabah daripada nasabah, yunasibu, munasabatan. Munasabah. Bagus Ibu Hashimah. Apa contoh lain? Ibu ya? Selain munasabah? Apa lagi? Tadi saya bagi mujahadah, munasabah, apa lagi Ibu ya? Banyak lagi dalam bahasa Melayu. Tak, Ibu Maimunah terus bagi masdarnya apa? Apa masdarnya? Naqasyah tu tak nampak. Kena sebut masdarnya. Memang ada dalam buku saya bagi, tapi sebut masdarnya apa? Ibu ya boleh insya-Allah. Ibu Hashimah kalau ada lagi kongsikan lagi. Saya tunggu Ibu dah. Ibu dah. Bahasa kita banyak ni, banyak lagi. Munaqasyah, bagus. Munaqasyah dia akan jadi macam ni Ibu ya. Jadi munaqasyah. Apa dia makna munaqasyah? Munaqasyah maksudnya berdebat bukan berdebat lah. Perbincangan lah, macam perbincangan, bermunaqasyah, berbincang gitu. Okey, munaqasyah bagus. Apa lagi Ibu ayat dah? Mujahadah, munasabah, munaqasyah, banyak lagi. Tolong kongsikan. Ibu perah sikit. Puasa-puasa ni biasanya akan jadi lebih cergas fikiran. Apa lagi? Bagus Ibu Marusah, sangat bagus. Okey, cuma munafa'ah tu macam jarang jumpa lah Ibu. Biasanya manfa'ah. Munafa'ah je kita jarang guna biasanya. Cuma besok kita tengok orang kata bermunafa'at, bukan bermunafa'at, bermanfaat. Tak tahu kalau munafa'ah ada maksud saya. Jangan saya tengok kamus. Jangan Ibu Ibu Marusah ni saya tengok kamus saya. Ada tak munafa'ah? Kadang-kadang pasal kita bukan orang Arab kan. Takut saya yang jarang guna. Mana tahu ada kan. Sekejap ya. Haji Nizam nak ni ke? Munafa'ah. Okey. Ibu Marusah. Okay. Munafa'ah saya rasa tak guna lah Ibu. Munafa'ah tak guna. Ya. Ibu Kasmawati muzakarah. Bagus, muzakarah kita bisa sebut. Muzakarah. Bagus. Muzakarah. Ibu yang saya bagi semua ni salin ya. Salin untuk rujukan nanti insya-Allah. Muzakarah. Ya. Okey, bagus. Muzakarah ya. Muzakarah. Bagus, muzakarah. Ibu Izian mujadalah. Bagus. Mujadalah bagus. Mujadalah. Okey. Mujadalah tu berdebat. Bagus. Mujadalah tu berdebat. Mujadalah. Okey, bagus, masya-Allah.
Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, nampak tak? Semua sama sebutannya. Mufa'alah, mujadalah, munaqasyah, muhasabah. Ada lagi muhasabah, muraqabah, muzakarah, munaqasyah. Itu semua daripada tambah satu huruf. Fa'alah. Itu semua fi'il madhinya akan jadi mujadalah, fi'il madhinya jadalah. Muzakarah, zakarah. Munaqasyah, naqasyah, naqasyah. Okay. Dan kadang-kadang fi'il kalau tadi dia datang juga atas wazan fi'al. Kadang-kadang lah. Okey. Apa saya nak beritahu? Maksudnya kalau fi'il madhi yang tambah satu huruf, sama ada dia atas wazan af'ala, fi'il madhinya af'ala, maka masdarnya biasa datang atas wazan if'al. Aslama, islaman. Amana, imanan. Ahsana, ihsanan. Akrama, ikraman. Itu contoh. Kalau tambah satu huruf dan gandaan pada ain, fa'ala, biasanya datang atas wazan taf'ilan. Karrama, takriman. Hammada, tahmidan. Sabbaha, tasbihan. Kabbara, takbiran. Hallala, tahlilan. Banyaklah. Okay. Ballagha, tablighan. Dan kadang-kadang dia datang atas wazan taf'ilah. Taf'ilah. Contoh, zakkara, tazkiratan. Wassa, tawsiyah. Rabba, rabbiyah. Itu. Tarbiyah. Tarbiyah. Okey. Tak apa. Tengok pula pada fa'ala. Tambah satu huruf tapi tambah alif. Fa'ala. Contoh jahada, mujahadah. Okey. Ini nak beritahu untuk yang fa'ala ini masdarnya biasa atau wazan mufa'alatan macam saya sebut tadi. Cuma kadang-kadang macam Ibu Hariah sebut tadi, masdarnya datang juga atas wazan fi'al. Contoh tadi jahada. Ibu ayah biasa kan dengar jahada, biasa tak dengar masdarnya mujahadah. Biasa dengar kan? Jahada, biasa tak? Ibu ayah jawab, biasa ke tidak? Maka kita sebut mujahadah tu biasa dengar ke tidak? Mujahadah. Biasa dengar kan perkataan mujahadah biasa. Okey, itu atas wazan mufa'alah. Ibu ayah juga biasa tak dengar perkataan atas wazan fi'alan, jihadan, maksudnya jihad. Biasa tak dengar perkataan jihad. Biasa juga kan? Mujahadah pun biasa dengar, jihad pun biasa dengar. Katakan jihad ekonomi. Kan, contoh kan? Jihad lawan nafsu. Mujahadah lawan nafsu, sama je. Jadi boleh rupanya kalau 3 huruf tadi tambah satu huruf alif, dia jadi fa'ala, punya masdarnya boleh jadi atas wazan mufa'alatan, boleh jadi juga atas wazan fi'alan. Ini kita dengar mujahadah pun dengar, jihad pun dengar. Begitu juga macam Ibu Iman ni ya. Okey. Ibu Izianul Iman tadi bagi mujadalah. Biasa tak dengar orang kata berjidal? Biasa dengar tak orang kata berjidal? Kan mujadalah surah Al-Quran kita biasa tak dengar berjidal. Jidal dan jidal. Dia ni sedang berjidal. Apa maksud jidal? Berdebat. Jidal ni istilah masdar je lah. Jidal pun orang sebut, mujadalah pun orang sebut. Okey, jidal. Ya. Begitu juga ibu ya. Contoh muhasabah. Kita biasa dengar muhasabah. Biasa tak dengar hisab. Biasa juga dengar hisab. Bermakna untuk fa'ala boleh jadi masdarnya atau wazan mufa'alah ataupun fi'al. Muhasabah boleh, hisab boleh. Mujahadah boleh, jihad boleh. Mujadalah boleh, jidal boleh. Macam itulah, insya-Allah. Munaqasyah boleh, niqash pun boleh. Jadi pagi ni apa saya fokus? Saya fokus pada sulasi mujarrad dan sulasi yang ditambah satu huruf. Sulasi mujarrad, ulang balik kesimpulannya, sulasi mujarrad ibu ayah, masdarnya sekata ke tidak sulasi mujarrad? Masdarnya adalah tidak sekata. Sulasi mujarrad masdarnya tidak sekata dan kena cari dalam kamus. Sementara
sulasi yang ditambah 1, 2 ataupun 3 huruf. Dan pagi ni kita belajar yang ditambah 1 huruf. Di mana tambah 1 huruf boleh jadi tambah hamzah di depan. Contohnya akrama, ahsana atau wazan af'ala. Ataupun tambah 2 huruf sama pada gandaan pada ain fi'il, sama ada contohnya kabbara, hamada, sabbaha, ataupun tambah alif di antara fa dengan ain, fa'ala. Contohnya zakara, jahada dan sebagainya. Di sini kaedahnya sekata, kaedahnya tertentu. Jadi ibu ayah, untuk ibu ayah tahu masdar sulasi mazid fi, apa ibu ayah kena buat? Untuk ibu ayah tahu masdar sulasi mazid fi, apa yang ibu ayah kena buat? Kena belajarlah. Kena belajar sistematik satu persatu ikut kaedah. Betul lah Pak Cik Wahab ya. Belajar ikut kaedah sistematik satu persatu. Jangan lompat-lompat. Ibu ayah belajar satu persatu. Sulasi mujarrad, belajar dulu sulasi mujarrad yang tambah 1 huruf dulu. Dah faham 1 huruf, belajar sulasi mujarrad yang tambah 2 huruf. Dah tahu 2 huruf, tambah pula yang tambah 3 huruf. Kita masuklah sikit. Boleh ibu ayah semua insya-Allah. Okey, jadi kelas kita pagi ni ulang kaji, adakah bermanfaat kepada ibu ayah ataupun sama saja? Okey. Ada tak ibu ayah yang pagi ni walaupun dah ulang kaji tapi dapat lagi poin-poin baru? Saya rasa kalau ibu ayah yang dah mahir, pagi ni tak ada poin baru. Rasanya pagi ni adalah ulang kaji semata-mata. Tapi kalau ada ibu ayah yang ulang kaji dan ada poin baru, syukur pada Allah Ta'ala yang bagi kefahaman. Rezeki daripada Allah. Okey, sekali saja insya-Allah ibu ayahnya, sekali saja. Okey, mudah-mudahan lebih faham ibu Hashimah ya, masya-Allah. Okey. Ibu Pak Cik Wahab sangat manfaat, alhamdulillah ya. Sekali itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat.